masing-masing untuk menonton kenyataan media yang akan dikeluarkan. Mesyuarat hari ini memutuskan supaya pihak tentera membantu pihak polis di dalam memantau keadaan yang berlaku hari ini, terutamanya untuk memastikan pematuhan rakyat kepada arahan supaya rakyat berada di dalam rumah masing-masing. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi kita yakin dengan bantuan daripada pihak tentera, kawalan lebih lagi boleh dapat dilaksanakan dan kita berharap rakyat akan terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dari laporan pihak polis jelas menunjukkan bahawa terdapat peningkatan peratusan dari segi pematuhan rakyat. Jadi saya mewakili kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat yang semakin sedar tentang bahaya penyakit ini dan patuh kepada perintah kerajaan untuk berada di dalam rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, masih terdapat insiden di mana masih ramai yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak kerajaan, malah ada juga yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak polis. Ya, misalnya semalam didapati ada kumpulan yang secara bebas bermain di tapak permainan, ada yang membawa anak ke children playground ataupun taman permainan kanak-kanak, ada yang berada di kedai restoran-restoran makan bersama kawan-kawan dan sebagainya. Walaupun diarahkan oleh pihak polis untuk bersurai, masih lagi ada yang gagal untuk mematuhi arahan polis. Saya ingin memberi penjelasan bahawa pihak polis sebenarnya boleh menggunakan akta polis sendiri untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap rakyat yang berdegil. Tetapi seperti yang kita telah pun maklumkan, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa di dalam peringkat awal ini kita cuma menasihat dan tindakan yang berhemah dilakukan. Walau bagaimanapun pihak polis memaklumkan bahawa akhirnya apabila sampai ke tahap tidak boleh berkompromi dengan cara nasihat, maka tindakan undang-undang akan digunakan. Jadi saya amat berharap supaya tidak perlulah sampai tindakan undang-undang dilaksanakan seperti tangkapan dan sebagainya. Seterusnya, semalam berbagai-bagai berita palsu dikeluarkan, diedarkan. Dan ini lebih menambahkan panik di kalangan rakyat. Sebagai contoh, ada audio, ada ramai yang posting di dalam FB dan sebagainya yang mengatakan bahawa Menteri Pertahanan akan mengumumkan perintah darurat setelah mendapat perkenan daripada Yang Tuan Agong. Saya tidak tahu Menteri Pertahanan mana sebab saya tidak berniat pun ataupun tidak ada dalam perancangan kerajaan pun nak umumkan darurat. Tetapi perkara ini dah pun dihebohkan daripada petang sehinggalah pagi tadi dan mengatakan bahawa aset-aset tentera telah pun digerakkan untuk darurat yang akan diisytiharkan. Jadi saya harap rakyat jangan mudah percaya kepada penyebaran berita-berita palsu seperti yang dilakukan semalam. Begitu juga kononnya pada pukul 12 malam misalnya, kononnya pihak tentera mulai pukul 12 malam tadi akan menyemburkan racun serangga untuk menghapuskan virus COVID-19 ini. Konon-kononnya. Dia kata kalau dengar helikopter nanti, itu tentera dah semburkan racun serangga. Jadi ini juga menyebabkan panik di kalangan rakyat.
Jadi sebab itulah saya harap rakyat tidak mudah untuk menerima berita-berita palsu seperti ini, seperti yang saya sebutkan semalam bahawa semua kementerian mempunyai hotline masing-masing. Bermakna apa saja perkara yang ditimbulkan, perkara yang disebarkan, jika kurang yakin dengan berita tersebut, sila hubungi kementerian melalui hotline masing-masing. Jadi janganlah kita begitu panik sehingga kan saya difahamkan ada cadangan oleh kerana akan diisytiharkan darurat, maka semua kena pergi beli barang dengan bentuk pukal dan sebagainya. Saya takut ada rush sekali lagi ke pusat-pusat pembelian dan sebagainya untuk membeli barangan perlu dan sebagainya. Don't worry, tidak akan berlaku perkara seperti itu. Ya. Ramai yang mempersoalkan atas alasan apa, atas undang-undang apa tentera nak dilibatkan. Ya. Kerana tentera biasanya akan dilibatkan apabila berlaku emergency ataupun darurat di bawah undang-undang darurat. Saya ingin menjelaskan bahawa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kuasa Menteri Kesihatan untuk melantik ataupun memberikan kuasa kepada mana-mana agensi kajian yang dipikirkan perlu untuk mengawal ataupun melaksanakan peraturan yang diperkenalkan. Sebab itulah pihak polis telah mendapat surat kuasa daripada Menteri Kesihatan dan kita percaya pihak Kementerian Pertahanan juga akan diberi kuasa oleh Menteri Kesihatan di bawah Seksyen 5. Jadi tidak perlu dipersoalkan dari segi perundangan tentang kuasa polis, kuasa tentera dan sebagainya di dalam melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh kerajaan. Dari segi hubungan Malaysia-Singapura, semalam saya maklumkan ada perbincangan dan kita telah pun memutuskan, sama-sama memutuskan bahawa semua pekerja-pekerja kita di Singapura akan meneruskan pekerjaan masing-masing dan